Selamat sejahtera kepada semua. Saya Dashni Ramu dari grup 11. Hari ini grup saya akan bentangkan tentang e-wallet. Next slide. Next slide. So, apa itu e-dompet atau e-wallet? E-dompet ialah dompet elektronik, iaitu komponen perisian yang dimuat turun pengguna ke PC mereka, tempat pengguna menyimpan nombor kad kredit mereka dan maklumat peribadi lain. Dengan cara itu, pembeli tidak perlu memasukkan maklumat setiap kali mereka membuat pembelian dalam talian. E-wallet atau dompet digital juga berfungsi seperti dompet fizikal kita, iaitu menyimpan wang kad debit, kad kredit dan juga maklumat akaun bank kita dalam satu aplikasi untuk lebih terperinci. E-wallet bertujuan untuk menggantikan dompet fizikal supaya kita tidak perlu membawa dompet atau beg tangan ke mana-mana. Ini adalah cara untuk mengelakkan masalah memasukkan maklumat tentang pembelian berulang dan menghapuskan keperluan untuk menyimpan maklumat pada pelayan penjual seperti yang berlaku dengan kaedah pembayaran kad kredit. Bilangan terbesar peniaga Yahoo ialah 10,000. Syarikat lain menawarkan fungsi dompet elektronik ialah Visa, Mastercard, AOL dan Microsoft. Seterusnya akan dibentangkan oleh Dashni Kaliman. Kelebihan e-dompet. Yang pertama, jejak dan kawal perbelanjaan. Dalam e-dompet, kita boleh simpan segala rekod perbelanjaan anda di bahagian history. Tidak perlu mengingati atau tertanya-tanya akan ke mana duit kita atau berapa banyak kita telah berbelanja dalam seminggu atau sebulan. E-dompet ni automatik dan jadi tidak perlu menulis rekod dan jimat kertas. Kita boleh mengawal perbelanjaan kita dengan menetapkan jumlah amount tambah nilai mengikut keperluan peribadi. Yang kedua, pantas dan mudah. Tidak memerlukan memasukkan semua butiran peribadi secara manual kerana segala informasi yang diperlukan untuk melakukan proses pembayaran telah disimpan. Tidak perlu melalui proses memasukkan nombor kad untuk setiap pembelian. Next. Yang ketiga, penggunaan yang selamat. Semua maklumat akaun peribadi disulitkan dan kata laluan. Tidak perlu risau akan kehilangan dompet atau terlupa untuk membawa kad ketiga berada di luar. Kita boleh top up e-dompet dan teruskan pembayaran dengan mudah. Yang keempat, reward dan cashback. Boleh mendapatkan ganjaran untuk setiap pembelian yang mereka lakukan. Contohnya, pembelian yang dibuat melalui GrabPay membolehkan kita menembus tawaran ganjaran seperti diskaun, perkhidmatan, tiket wayang atau voucher pembelian. E-wallet seperti Boost, Favepay, BigPay dan GrabPay sentiasa menawarkan pelbagai cashback dan diskaun menarik. Next, saya jemput Anshelita untuk menerangkan slide seterusnya. Terima kasih saudari Dashni. Saya akan teruskan slide presentation tentang wallet, iaitu tentang kelemahan atau kekurangan e-dompet. Di sebalik kebaikan penggunaan e-dompet yang tidak terkira dalam kalangan masyarakat, terdapat juga serba kekurangan pada e-dompet ini. E-dompet boleh menimbulkan masalah apabila sesuatu kedai atau penjual tidak mempunyai sambungan internet yang mencukupi untuk menjalankan transaksi secara dalam talian. Kebanyakan kedai yang terletak di kawasan perkampungan atau luar bandar masih tidak memiliki jaringan perkhidmatan internet yang kuat dan sistem pembayaran kad kredit tanpa ciri sentuhan atau boost dan e-wallet TNG merupakan aktiviti yang asing bagi segelintir para penjual. Ini dapat dibuktikan terutamanya di kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak yang rata-ratanya penduduk
terpaksa mencari talian internet di sekeliling tempat mereka untuk mendapatkan sambungan internet yang baik. Bagi membolehkan setiap individu berupaya untuk menggunakan e-dompet, pihak pemaju sewajarnya menghasilkan satu aplikasi e-wallet yang tidak bergantung pada talian internet ataupun beralih pada inisiatif yang lain. Selain daripada sambungan internet yang tidak mencukupi di sesuatu tempat, e-dompet juga mendatangkan risiko kegagalan untuk berfungsi kepada pengguna telefon pintar pada masa kini. E-dompet ini hanyalah satu aplikasi dalam telefon pintar dan bukannya kad bank ATM yang boleh disimpan di dompet atau beg tangan. Pengguna aplikasi e-dompet berhadapan dengan risiko yang amat besar, iaitu mereka terpaksa memberikan maklumat peribadi mereka ketika mendaftarkan diri buat kali pertama dalam aplikasi tersebut, dan rekod peribadi pengguna telah direkod dalam aplikasi tersebut. Bukan sahaja informasi peribadi pengguna direkod, malah akaun bank mereka yang telah disambungkan kepada aplikasi tersebut juga didedahkan, dan ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan e-dompet. Malah pengguna juga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali wang baki dalam aplikasi e-dompet sekiranya pihak syarikat yang menyediakan perkhidmatan e-dompet tersebut ditutup dengan segera. Keadaan yang sama sekiranya aplikasi tersebut gagal untuk berfungsi buat sementara waktu, dan ini membebankan pengguna kerana aksesan terhadap wang mereka disekat. Penggunaan e-dompet ini juga mengakibatkan sejumlah wang tidak dapat dikembalikan ke tangan pengguna mereka, namun boleh digunakan melalui aplikasi sahaja. Di samping itu, sistem e-dompet ini masih lagi terbatas kepada golongan dewasa atau golongan warga emas yang lebih gemar menggunakan kaedah pembayaran secara konvensional. Penggunaan telefon pintar adalah satu perkara yang baharu kepada mereka kerana golongan ini sudah membiasakan diri dengan cara yang tradisional dan beranggapan bahawa aplikasi e-dompet ini berisiko tinggi dan memudaratkan aktiviti kewangan mereka. Dengan adanya e-dompet ini, ia hanya menggalakkan lagi aktiviti perbelanjaan dan menjejaskan kadar simpanan wang. Oleh itu, golongan dewasa memilih untuk berbelanja secara berhemah tanpa adanya aplikasi e-dompet yang boleh memupuk sikap berboros dalam pembelian barang secara atas talian. Boleh dikatakan bahawa peningkatan pengufisan pada usia remaja atau kes berhutang ini disebabkan oleh pengamalan pembayaran menggunakan e-dompet secara tidak terkawal dan mudah bagi mereka untuk membeli apa-apa sahaja barang secara atas talian. Tambahan pula, peningkatan aktiviti e-dompet dalam kalangan rakyat Malaysia juga mampu membawa kepada penularan kes penipuan, kerugian wang tunai atas talian dan kes pembodaman yang tidak dapat dielakkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui berita-berita atau akhbar. Jenayah cyber juga kian bertambah disebabkan oleh penggunaan e-wallet dan e-dompet yang semakin mendapat tempat di Malaysia dan menjadikan negara kita berada di tempat teratas bagi negara yang paling terdedah pada jenayah cyber di Asia Tenggara pada tahun 2019. Okey, saya akan menyambung pembentangan. Saya akan terangkan tentang contoh dan cara menggunakan aplikasi e-wallet. Okey, untuk contoh, berikut adalah contoh-contoh e-wallet di Malaysia, dan antara aplikasi e-wallet yang banyak digunakan di Malaysia ialah Touch and Go e-wallet, Boost e-wallet, Maybank to UPay dan juga Shopee Pay. Slide seterusnya. Okey. Untuk cara menggunakan e-wallet, pengguna perlu memuat turun aplikasi e-wallet yang ingin digunakan di Google Play Store atau Apple App Store. Seterusnya, pengguna hanya perlu memasukkan sejumlah wang tertentu yang ingin digunakan melalui pemindahan wang daripada kredit kad, debit card ataupun online banking. Untuk membuat pembayaran, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR di dalam aplikasi e-wallet tersebut dan pembayaran akan berjaya dilakukan. Kemudian, baki wang di dalam aplikasi e-wallet tersebut akan ditolak secara automatik. Selain itu, pengguna boleh memasukkan seberapa banyak jumlah wang ke dalam aplikasi sekiranya baki wang tidak mencukupi. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang selain untuk membentang. Seterusnya kita akan melihat kepada keselamatan penggunaan aplikasi e-dompet di Malaysia.
Antara isu keselamatan dalam e-dompet ini adalah serangan penggodam. Hal ini dikatakan kerana penggodam mempunyai cara yang klasik dalam mencuri kata laluan kita melalui e-dompet. Oleh itu, bagi keselamatan yang kukuh, aplikasi e-wallet pada masa kini mempunyai 2 langkah verifikasi. Selain kata laluan, kemungkinan bukti keamanan seperti nombor PIN ataupun verifikasi melalui SMS kepada nombor yang kita telah daftar untuk aplikasi e-wallet juga boleh juga akan dicerobohi oleh penggodam. Oleh itu, terdapat beberapa verifikasi melalui biometrik dalam sesetengah aplikasi e-wallet. Yang cara pengesahan melalui biometrik ataupun 2 langkah verifikasi ini akan mengukuhkan lagi keselamatan e-wallet daripada ancaman golongan-golongan hackers seperti ini. Oleh itu, kita boleh buktikan bahawa e-dompet adalah selamat untuk digunakan di negara kita. Seterusnya, kita akan melihat kepada sokongan keselamatan dalam aplikasi e-wallet. Jika pengguna tertipu atau ID e-wallet telah dicuri, sokongan keselamatan penyedia layanan akan memberi jalan penyelesaian yang efektif. Bagaimana? Mereka akan menanyakan kepada pengguna jika pengguna telah beri ID ataupun nombor akaun mereka kepada pihak yang ketiga. Jika mempunyai unsur pihak ketiga yang terlibat, melalui Artificial Intelligence AI, ia akan mengenal pasti bahawa jika terdapat transaksi-transaksi yang dicurigakan melalui aplikasi e-wallet, dan ia akan secara automatik akan sekat transaksi tersebut kerana ia dicurigakan dan transaksi itu akan tidak boleh diteruskan. Oleh itu, kita boleh berkatakan penggunaan e-dompet adalah selamat untuk digunakan di Malaysia kerana transaksi yang melebihi sesetengah amount akan disekat tanpa diberi ataupun diverifikasi oleh pengguna itu sendiri. Seterusnya, kita akan tengok kepada perlindungan data peribadi. Dalam aplikasi e-wallet, data-data peribadi pengguna akan digunakan oleh kepentingan syarikat itu tersendiri. Maksudnya, syarikat e-wallet itu sendiri untuk hal-hal pemasaran. Tetapi data peribadi pengguna tidak akan digunakan oleh pihak ketiga tanpa dibenarkan oleh pengguna. Oleh itu, antara langkah yang diambil oleh syarikat e-dompet ataupun layanan e-dompet adalah menerangkan bahawa e-dompet mereka mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA. Oleh itu, rakyat boleh percayai aplikasi tersebut tanpa risau bahawa data mereka akan disalahgunakan. Seterusnya, kita akan melihat kepada satu contoh bagaimana keselamatan e-dompet di Malaysia. Contohnya, satu e-wallet yang sangat digunakan di Malaysia adalah aplikasi GrabPay. Bagi meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia untuk menggunakan e-wallet setiap masa, GrabPay telah memastikan bahawa 3 masalah terbesar rakyat Malaysia terhadap e-wallet ditangani segera. Bagi mengelakkan digodam ataupun hacking, setiap akaun pengguna akan dilapisi pengesahan 2 faktor iaitu menggunakan PIN Grab dan pengesahan biometrik. Hal ini dapat memastikan keselamatan bila peranti pengguna hilang atau dicuri. Kalau akaun GrabPay di dalamnya tidak boleh digunakan sebarang oleh sesiapa yang dimiliki peranti tersebut kerana ia akan menanyakan untuk verifikasi yang seterusnya untuk sebarang transaksi.
ia memerlukan verifikasi daripada pengguna itu sendiri bagi sebarang transaksi. Grab juga telah membina sistem AI yang memantau semua transaksi pengguna sepanjang masa daripada penipuan dan kelakuan yang mencurigakan. Malah, Grab juga memastikan hikmat pelanggan mereka menguruskan semua aduan mengenai kes penipuan dalam masa 24 jam. Sebagai syarikat kewangan digital, GrabPay memenuhi standard tahap 1 PCI DSS iaitu tahap keselamatan tertinggi untuk pembayaran. Di Malaysia, perkhidmatan GrabPay dikawal selia oleh BNM dan mematuhi semua undang-undang yang ditetapkan. Oleh itu, GrabPay adalah salah satu aplikasi e-wallet yang selamat untuk digunakan di Malaysia. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan dengan potensi e-dompet di Malaysia. Okey. Seterusnya, potensi e-wallet di Malaysia. Perkembangan teknologi bayaran tanpa tunai e-wallet atau dompet elektronik di Malaysia semakin pesat membangun. Ia dibuktikan dengan peningkatan pengoperasian syarikat yang membangunkan perusahaan teknologi itu di pasaran kini. Menurut laporan daripada Capital.my yang mendedahkan terdapat sebanyak 11 pemain penting industri itu yang kini berlumba-lumba untuk menyediakan kemudahan yang sama kepada pengguna di Malaysia. Perkembangan ini akhirnya menuntut masyarakat Malaysia untuk lebih terbuka mengaplikasikan teknologi baharu itu di pasaran. E-wallet tidak sama dengan deposit perbankan yang lain, meskipun masih menggunakan perkhidmatan perbankan bagi tujuan perekodan dan pembayaran. Ini dikukuhkan lagi dengan kenyataan daripada Bank Negara Malaysia yang membezakan senarai bank dan syarikat yang dibenarkan untuk pengoperasian e-wallet. Malaysia masih mempunyai ruang untuk mengembangkan penggunaan sistem pembayaran dompet elektronik. Memandangkan ketika ini terdapat ramai rakyat negara ini yang menggunakan perkhidmatan itu. Bagi menggalakkan pembayaran tanpa tunai, penyedia perkhidmatan perlu menangani isu keperluan dan penerimaan penggunaan teknologi tersebut dengan menyediakan kaedah yang mudah dan meyakinkan. E-dompet mempunyai banyak potensi untuk dilaksanakan secara meluas kerana pengguna lebih selesa untuk menggunakannya dan mula beralih ke arah kaedah pembayaran secara online. Seterusnya, e-wallet disimpan dalam bentuk aplikasi di telefon yang mampu merekodkan aktiviti transaksi. Bayaran boleh dilakukan melalui e-money, kad debit atau kredit. Kecanggihan teknologi e-wallet ini memungkinkan inovasi masa hadapan sekaligus mampu menggantikan peranan perbankan tempatan di Malaysia. Malaysia mempunyai kadar penembusan yang tinggi untuk pembayaran tanpa tunai iaitu sebanyak 67% dengan kadar penembusan internet yang tinggi iaitu 80% dan penembusan telefon pintar sebanyak 63%. Unjuran bagi pembayaran digital dan e-dompet menyaksikan peluang yang cerah pada masa kini dan pada masa akan datang untuk pengguna di Malaysia. Seterusnya saya serahkan kepada Farhan. Isu-isu semasa tentang e-wallet. Pertama, coronavirus ataupun COVID-19. Penularan coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19 di negara kita sejak Mac tahun 2020 lalu hingga hari ini tanpa diduga telah menyaksikan kebanyakan rakyat mengamalkan pembelanjaan tanpa menggunakan tunai. Penularan COVID-19 menyukarkan rakyat untuk membeli barang keperluan di kedai yang berdekatan kerana risau akan penularan virus ini. Penggunaan e-wallet pada musim pandemik ini amat digalakkan kerana ianya tidak memerlukan sentuhan dan semua pembayaran melalui telefon pintar sahaja. Penggunaan e-wallet dapat mencegah daripada berlaku penukaran wang tunai antara pembeli dan juruwang dan juga memastikan rakyat dapat mematuhi Standard Operating Procedure iaitu SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan pada masa pandemik COVID-19 ini. Seterusnya. Yang kedua ialah bantuan kerajaan.
Kerajaan juga melihat kepentingan pembelanjaan secara cashless di Malaysia di sebalik musibah COVID-19 ini. Pada tahun 2021, kerajaan telah meningkatkan nilai bantuan kepada RM150 untuk belia secara e-wallet mengikut pengumuman Bantuan Pemerkasa 2021. Bantuan ini dapat menggalakkan penggunaan e-wallet dalam kalangan remaja dan ianya amat bermanfaat kepada pelajar IPT untuk membeli keperluan secara e-wallet tanpa perlu pergi ke kedai dan seterusnya mengurangkan peratusan untuk dijangkiti virus COVID-19. Yang ketiga pula ialah inisiatif kerajaan. Kerajaan telah memperluaskan penggunaan e-wallet dengan memperkenalkan penggunaan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai atau e-wallet di medan selera dan pasar awam. Hal ini telah dilaksanakan terlebih dahulu di Bazar Ramadan sebagai permulaan dan akan diteruskan di medan selera dan pasar awam secara berperingkat. Inisiatif ini akan memudahkan pengguna supaya tidak perlu membawa wang yang banyak untuk berbelanja serta mempercepatkan transaksi. Selain pengguna juga akan menerima ribat setiap kali transaksi jual beli secara digital dilakukan. Seterusnya untuk kesimpulan saya akan bagi kepada presenter seterusnya. Kesimpulan, dalam mengejar kemajuan material dan spiritual kehidupan, semua pihak adalah memanfaatkan sebaiknya kemudahan e-wallet yang semakin berkembang maju sekarang. Selain itu, pihak syarikat pengeluar e-wallet disarankan sentiasa menaik taraf aplikasi e-wallet ini agar lebih mesra pengguna, apatah lagi dalam menghadapi situasi seperti pandemik COVID-19. Dan akhir sekali, penggunaan e-wallet dilihat sebagai kaedah yang agak praktikal kerana melibatkan urusan transaksi tanpa sentuhan. Harapan kita sebagai pengguna juga mengimpikan pelbagai ganjaran yang lebih menarik pada masa akan datang. Sekian daripada Kumpulan 11. Terima kasih.